Jadi insyaAllah kita sambung beberapa perkara yang berkaitan dengan surah Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maksudnya dengan ayat ni yang pertama. Jadi kita masih lagi pada membincangkan tentang lafaz tabaraka. Kita dah bincangkan sebelum ni lafaz tabaraka merujuk kepada keberkatan Allah yang amat banyak. Dan kita dah bincangkan tentang tempat keberkatan dan semalam maksudnya kita dah bincang tentang manusia yang diberkati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai menyambung kita punya pengetahuan tentang perkara yang berkaitan dengan keberkatan ni. Jadi kita rujuk kepada beberapa ayat Al-Quran yang lain. Contohnya dalam surah Hud ayat 73, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qalu ata'jabina min amrillah. Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Innahu Hamidun Majid." Maksud kita dah bincang semalam, apabila kita berada di tahiyat akhir, kita akan membaca selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kita akan membaca selawat kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Jadi di dalam Al-Quran, lafaz Ahlul Bait digunakan sebanyak 2 kali. Pertama merujuk kepada ahli keluarga Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Itu dalam surah Hud ayat 73. Kemudian dalam surah Al-Ahzab kali kedua Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz Ahlul Bait merujuk kepada ahli keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi secara khususnya di dalam Al-Quran, manusia-manusia yang diberkati Allah Subhanahu wa taala diistilahkan sebagai Ahlul Bait, ahli keluarga, ahli rumah Nabi-Nabi dan Rasul. Jadi dalam surah Hud ni, maksudnya kisahnya apabila Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam telah mencapai umur hampir 100 tahun. Dan isteri baginda iaitu Sayyidatuna Sarah, dia pun pada ketika itu dah berumur 90 lebih. Jadi dalam keadaan yang sedemikian, tiba-tiba malaikat datang. Maksudnya secara tiba-tiba malaikat datang dengan utusan daripada Allah memberitahu bahawa Allah Subhanahu wa taala akan mengurniakan kepada mereka berdua zuriat. Jadi apabila berita tadi sampai, maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan mengurniakan kepada Sarah yang berumur 90 lebih dan Nabi Ibrahim AS yang pada ketika itu berumur 10 tahun. Maksudnya Sarah dia berkata, "A'alidu wa ana ajuzun." Adakah daku boleh melahirkan anak padahal daku sudah mempunyai umur yang amat banyak. Wa hadza ba'li syaikhan, dan ini suami aku ni pun dah banyak umurnya. Jadi apabila Sarah berkata sedemikian, maknanya malaikat berkata, "Ata'jabina min amrillah." Adakah kamu berasa hairan dan takjub dengan urusan Allah Subhanahu wa taala? Jadi dibagi tahu kenapa tak sepatutnya Sayyidatuna Sarah berasa takjub dan hairan tentang pengurniaan anak pada umur hampir 90 lebih. Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum. Kerana kerahmatan Allah dan keberkatannya ke atas kamu, Ahlul Bait, ahli keluarga kamu, maksud ahli keluarga Nabi. Innahu Hamidun Majid, sesungguhnya Allah Ta'ala dipuji dan mempunyai keagungan. Jadi difahami daripada situ, maksudnya salah satu yang kita faham, keberkatan, sebagaimana kita tengah bincang sekarang ni, apabila kita bincangkan keberkatan tadi ialah kebaikan yang amat banyak. Salah satu lagi sudut keberkatan
yang nak diajarkan daripada surah Hud ayat 73 tadi ialah berlakunya khawarikul adat. Maksudnya berlakunya perkara-perkara di luar kebiasaan manusia. Jadi maknanya salah satu yang akan terzahir apabila seseorang tadi mempunyai keberkatan yang amat banyak ialah akan berlaku, akan terzahir daripadanya keramat. Diistilahkan kalau pada manusia pada hari ini diistilahkan sebagai keramat. Tapi kalau pada Nabi-Nabi dan Rasul di zaman dahulu diistilahkan sebagai mu'jizat. Jadi itu salah satu kesan apabila Allah Subhanahu Wa Taala memberkati seseorang. Maksudnya akan berlaku pada diri mereka perkara-perkara keramat, perkara-perkara yang menyalahi adat. Jadi kalau kita maklum, disebabkan di sisi mereka ada keberkatan yang amat banyak, maka sekiranya kita ingin dikurniakan kepada kita sesuatu perkara yang di luar jangkauan manusia ataupun di luar batasan manusia, maka kita hendaklah mencari ahli keluarga Nabi SAW dan kita memohon doa daripada mereka dan kita beriktikad bahawa Allah Subhanahu Wa Taala dengan keberkatan yang Allah Taala kurniakan kepada mereka, Allah Taala boleh mengubah sesuatu adat ataupun boleh menjadikan perkara yang pada kita mustahil boleh berlaku dengan sebab keberkatan. Jadi ini salah satu lagi faedah keberkatan, maksudnya dia bukan yang kita bincang semalam ni ialah kebaikan. Tetapi kebaikan tadi dia menjangkau kefahaman manusia yang diistilahkan sebagai mukjizat ataupun hari ini diistilahkan sebagai keramat. Kemudian ayat kedua yang menceritakan tentang Ahlul Bait ialah daripada surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab ayat 33. Jadi ayat ni kalau maksudnya kita baca innama yuridullah liyuzhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathhira. Maksudnya kalau kita perasan ayat ni diletakkan di dalam naskah Yasin yang kita baca pada setiap malam Jumaat. Tujuannya nak mengingatkan kita bahawa sehebat mana pun kita punya amalan, kan, maknanya setinggi mana pun kita punya amalan, kita tetap mengingati dan kita tetap mengiktiraf ada sekumpulan manusia yang Allah Ta'ala telah memilih. Apabila dia kata dalam Quran ni, innama yuridullah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan kehendak azalinya ingin kepada ahli bait tersebut dan Allah Ta'ala ingin menyucikan mereka. Jadi istilahnya apabila Allah Ta'ala yang menginginkan ahli bait, maka ahli bait tadi diistilahkan sebagai muradun. Muradun maknanya orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau kita manusia biasa ni, istilah kita ialah muridun. Murid maksudnya orang yang inginkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita bersusah payah kan, maksudnya kita kena beribadat kan, berhempas pulas, memperbanyakkan ibadat, menggandakan ibadat kerana kita yang inginkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita diistilahkan sebagai muridun. Tapi apabila Allah Ta'ala nyatakan dalam surah Al-Ahzab ni, innama yuridullah, Allah menyandarkan iradat tu pada dirinya. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menginginkan mereka. Maka ahli bait diistilahkan sebagai al-murad, orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sekiranya ahli bait tadi mereka beribadat, maka mereka akan cepat sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka akan cepat dikurniakan dengan pelbagai kurniaan kerana mereka ialah muradullah fi khalqihi. Kehendak maksudnya manusia, makhluk yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari kalangan makhluknya. Jadi salah satu sifat yang dinyatakan dalam surah Al-Ahzab ni ialah wa yutahhirakum tathhira. Allah Taala menyucikan ahli bait tersebut dengan sebenar-benar penyucian. Maksud mereka tidak amat bersih. Maksudnya setinggi dia dinyatakan dari setengah yang kita maklum daripada Sayyidatina Fatimah alaiha salatu wassalam, maksudnya dia tidak didatangi haid kan, maksudnya perempuan yang amat bersih. Dan Imam Naisaburi juga mengatakan bahawa Allah Ta'ala menyucikan mereka daripada perbuatan-perbuatan yang dicela dan percakapan-percakapan yang yang tidak baik. Dan Imam Al-Qaffal berkata, Allah Subhanahu Wa Taala apabila maksud Allah Taala menyucikan ahli bait ialah Allah Taala menyucikan mereka daripada al-kufru, kekufuran yang amat banyak. Kekufuran ni maksudnya melupakan Allah Subhanahu Wa Taala, mengingkari Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi kalau kita gabungkan dua ayat tadi, maksudnya dua ayat yang menceritakan tentang Ahlul Bait daripada surah Al-Ahzab ayat 33 dan kita gabungkan dengan surah Hud ayat 73 tadi. Jadi dia akan bergabung tiga sifat. Pertamanya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dikurniakan kepada Ahlul Bait. Lepas itu kedua, keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala dikurniakan kepada Ahli Bait. Dan yang ketiga ialah at-tathhir, penyucian. Maksudnya Allah Ta'ala menyucikan mereka daripada sifat-sifat munafik, sifat-sifat kufur, syirik dan seumpamanya. Jadi maksudnya yang nak dibagi tahu kepada kita ialah ada dari kalangan manusia ni yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kalau kita, maksudnya dalam kitab-kitab tasawuf dia bagi tahu manusia dibahagikan kepada tiga tingkatan. Maksudnya awam, lepas tu yang kedua ialah khawas, lepas tu yang ketiga ialah khawasul khawas. Jadi tiga-tiga tingkatan ni, maksudnya kita sebagai umat Islam, kita kena meyakini ni. Kan, maksudnya kita kena mempercayai bahawa dari kalangan semua manusia ni ada yang diistilahkan sebagai awam, khawas dan khawasul khawas. Maksudnya kita tak boleh menganggap semua orang sama seperti kita. Ataupun kita tak boleh menganggap semua orang manusia yang tidak baik, jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kita kena mengiktiraf adanya manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, didekatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya kita boleh mengiktiraf kedudukan seseorang, oh dia ni ialah Ahlul Bait, dia ni ialah manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, barulah kita dapat membuang sifat sombong daripada diri kita. Maksudnya kita risau sekarang ni, masalah ni ialah iblis. Dia mengajak ataupun membisikkan dalam diri kita ni kesombongan, menyebabkan kita tadi tak mau merendah diri. Maksudnya kita anggap, kau manusia, aku pun manusia, jadi kenapa aku kena rendah diri kepada kamu, kenapa aku kena tunduk kepada kamu, kenapa aku kena menghormati kamu, sebab dia rasa kamu pun manusia, aku pun manusia. Jadi itulah yang menjadi permasalahan kita. Maksudnya kita, disebabkan kita rasa kita pun manusia, kan, kita pun hari ni kita pun ada sijil, kan, kita pun ada harta, maka kita anggap semua orang tadi sama dengan kita ataupun lebih rendah daripada kita. Tapi dalam Quran ni secara khusus Allah bagi tahu Ahlul Bait mereka ialah muradullah, ialah makhluk-makhluk yang dikehendaki oleh Allah, yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tanda kesempurnaan kita sebagai umat Islam ialah kita tadi mengiktiraf pengkhususan yang Allah kurniakan kepada sebahagian daripada makhluknya. Maksudnya jangan sekali-kali kita rasa semua manusia sama seperti kita. Semua manusia tak ada kelebihan langsung. Semua manusia kita pandang dengan sebelah mata saja salah. Tapi secara khususnya yang kita baca dalam sembahyang tadi tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mana kita mengakui ahli keluarga Nabi diberi kerahmatan selawat, diberikan keberkatan secara khusus. Jadi kenapa pula dalam kehidupan seharian kita tak mengakui apa yang kita baca semasa tahiyat akhir tadi? Sekiranya masa tahiyat akhir tadi kita baca, berselawat kepada mereka, memohon keberkatan kepada mereka. Jadi kita kena zahirkanlah dalam kehidupan seharian. Kita kena i'tiqadlah bahawa kita jumpa dengan ahli bait, mereka inilah manusia yang memiliki rahmat. Kita mohonlah rahmat daripadanya. Dan apabila kita berjumpa dengan ahli bait, kita kena beriktikad mereka inilah manusia yang ada keberkatan. Jadi kita ambil keberkatan daripada mereka. Jadi sekiranya ada akidah tersebut, ada kefahaman tersebut, barulah ada harapan kita nak mendapat rahmat. Barulah ada harapan kita nak mendapat keberkatan. Tapi sekali kita rasa, aku sendiri pun boleh dapat. Kan aku beramal seorang-seorang pun aku boleh dapat rahmat sendiri. Kan aku beramal seorang-seorang pun aku boleh dapat keberkatan sendiri. Maka itulah helah ataupun itulah tipu daya yang dibuat oleh iblis, menyangkakan kepada diri manusia dia tadi berbuat sesuatu kebaikan padahal mereka sebenarnya berada di dalam kesilapan. Jadi itu tipu daya helah yang paling menakutkan, yang berjaya setan pesongkan manusia. Maksud ramai manusia sekarang dia beramal seorang-seorang. Kan, maksudnya beramal sendiri tanpa ada ahli keluarga Nabi yang membimbing mereka. Lepas itu mereka merasakan mereka sudah mencapai maqam yang tinggi. Dari itu beberapa ayat Quran menceritakan tentang kurniaan yang Allah Ta'ala berikan kepada Ahlul Bait. Manusia-manusia yang menjadi tempat turunnya berkat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi persoalannya, apabila kita dah mengetahui dalam Quran secara khusus ada kumpulan manusia yang menjadi tempat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi apakah
faedah tersebut kepada diri kita. Maksudnya kita tahu ahli bait Nabi Muhammad SAW diturunkan rahmat dan berkat, mereka tadi suci daripada segala sifat munafik, syirik dan seumpamanya. Jadi apakah hubungan atau bertanggungjawab kita dengan mereka? Dari satu hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi radhiyallahu anhu daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah, dia kata, aku melihat Rasulullah SAW pada ketika Nabi menunaikan haji pada hari Arafah. Nabi berkata, ya ayuhan nas, inni taraktu fikum ma in akhadhtum bihi lan tadillu. Nabi berkata, wahai manusia, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Sekiranya kamu mengambil dua perkara tersebut, kamu tidak akan sesat. Pertama ni ialah kitab Allah ataupun Al-Quran, wa itrati ahli baiti, dan itrati maksudnya ahli keluargaku yang diistilahkan sebagai ahli bait. Okay, jadi sekarang ni Nabi SAW sendiri bagi tahu, aku akan meninggal dunia. Maksud Nabi SAW pada haji wada' tadi, Nabi bagi tahu, aku akan meninggal dunia dan kamu tadi aku jamin lan tadillu, tidak akan sesat. Jadi Nabi bagi tahu macam mana kita tadi tidak sesat. Pertama, kita kena ada kitab. Maksud Nabi kata perkara pertama yang menyelamatkan kita daripada kesesatan ialah Al-Quran yang kita baca tadi lah. Kitabullah, maksudnya kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma persoalannya Nabi nak bagi tahu, Quran kita boleh beli. Maksudnya Quran tadi kita boleh dapat melalui application, kita boleh download, kita boleh baca, kita boleh dengar orang baca. Cuma persoalannya yang Nabi nak bagi tahu, siapa yang nak mengajarkan kamu Al-Quran tadi? Siapa nak mengajarkan kepada kamu untuk mengamalkan Al-Quran? Siapakah yang nak membimbing kita memahami isi Al-Quranul Karim? Maka Nabi berkata, yang akan mengajar kamu, yang akan membimbing kamu mengamalkan Al-Quran ialah itrati ahli baiti. Maksudnya ahli keturunanku lah yang akan datang pada setiap zaman yang akan mengajarkan kepada kamu isi kandungan Al-Quran. Dan itulah sebabnya mengapa Allah Ta'ala muliakan ahli bait Nabi Muhammad SAW. Kerana mereka lah pendukung Al-Quran. Jadi sebab itulah ahli bait Nabi Muhammad ini dimusuhi oleh musuh Islam. Kan mereka berusaha untuk membunuh ahli bait Nabi. Sebab Nabi dah bagi tahu, orang yang akan menyelamatkan manusia daripada kesesatan ialah ahli bait Nabi Muhammad SAW. Jadi kita faham sekarang ni, kenapa, apa faedah kita berselawat kepada ahli bait masa tayar akhir tadi? Kerana mereka ialah guru kita. Kerana ahli bait tadi, mereka lah orang yang akan mengajarkan kepada kita kitabullah. Kan maksudnya kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu hubungan pertama antara kita dengan ahli bait Nabi Muhammad. Maksudnya kita kena mengambil panduan dan berguru dengan mereka. Sebab Nabi kata, semata-mata kitab Allah aku tinggalkan, kamu masih akan sesat lagi. Maksud dengan semata-mata kamu pegang saja Quran, kamu baca sendiri, kamu masih akan tersesat. Kamu akan terselamat ialah apabila kamu berpegang pada dua perkara. Maksud kamu ada kitab Allah Subhanahu Wa Taala dan kamu ada gurunya dari kalangan ahli bait Nabi Muhammad SAW. Dan sememangnya lah guru-guru yang membimbing kerohanian manusia, kan guru-guru tarekat seluruh dunia, kan sebagian besar ataupun keseluruhan mereka ialah daripada ahli bait Nabi Muhammad SAW. Dari itu maksud kita selawat kepada mereka tiap-tiap hari. Tapi soalannya apa guna kita selawat kepada mereka tadi? Gunanya kita pergilah belajar daripada ahli bait tersebut. Kita pergilah jadi anak muridnya. Yang maksudnya kita pergilah minta bimbingan mereka supaya Nabi kata lan tadillu, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Jadi itu janji Nabi Muhammad SAW untuk kita kekal di atas titian sirat mustaqim. Kita kena berpegang dengan Quran dan kita kena berpegang dengan mereka yang membimbing kita untuk mengamalkan Al-Quran. Betul, sebagai penutupnya adalah tuntutan kedua. Apabila kita dah mengetahui ada ahli bait di dunia, maksud dari kalangan kita ni ada ahli bait Nabi, ahli keluarga Nabi SAW, maka tuntutan ke atas kita ialah hendaklah kita tadi mencintai mereka. Maksudnya apabila kita mencintai mereka, samalah seperti kita mencintai Nabi Muhammad SAW. Kerana dalam satu hadis Nabi berkata, urqubu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fi ahli baitihi. Maksud hadis riwayat Bukhari. Maksud Nabi kata, kamu perhatikanlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada ahli keluarganya. Maksudnya kalau kita tadi memuliakan
ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam sama seperti kita memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita merendah diri kepada ahli keluarga Nabi, sama seperti kita merendah diri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mencintai ahli keluarga Nabi, sama seperti kita mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya kalau kita tadi membantu, berkhidmat kepada ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, samalah seperti kita membantu dan kita berkhidmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling takutnya sekali sebaliknya. Maksud kita dituntut kan untuk mencintai kesemua ahli keluarga Nabi secara umumnya seluruh dunia, di mana saja mereka berada, yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal. Tapi yang paling utama sekali, kita dituntut untuk mencintai orang yang paling dekat dengan kita. Maksudnya ahli keluarga Nabi yang membimbing kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu sebaliknya, maksudnya sekiranya kita ada perasaan yang tidak baik kepada ahli keluarga Nabi, maka itulah satu ketakutan. Maksudnya dalam hadis daripada Ummi Salamah Ummul Mukminin, dia kata dia mendengar Rasulullah SAW berkata kepada Sayyidina Ali, wahai Sayyidina Ali, la yubghiduka mu'min wa la yuhibbuka munafiq. Maksud Nabi berkata kepada Sayyidina Ali, ketahuilah bahawa sesungguhnya mana-mana orang beriman, dia tidak akan membenci kamu. Siapa saja yang dikurniakan dengan keimanan, dia akan mencintai Sayyidina Ali, akan mencintai keturunannya, anaknya Hasan dan Husain dan semua ahli bait sampai hari kiamat. Tapi yang kita takutnya, wala yuhibbuka munafiq. Orang munafik tidak akan mencintai kamu. Dan dalam hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, wallazi nafsi biyadih la yubghiduna ahlal bait rajulun illa adkhalahu Allahun nar. Maksud tiada mana-mana manusia, Nabi bersumpah demi Allah Subhanahu wa taala, tiada mana-mana manusia yang membenci ahli bait ataupun tidak suka dengan ahli bait, rasa terganggu dengan ahli bait, rasa ahli bait ni menyusahkan mereka. Tiada mana-mana manusia yang membenci ahli bait Nabi Muhammad SAW illa adkhalahu Allahun nar, melainkan Allah Taala akan campakkannya ke dalam neraka. Maksudnya hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Jadi itu perkara yang menakutkan. Maksudnya kita tahu ahli bait dia ialah penzahiran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud sekiranya kita menghormati mereka, kita menghormati Nabi. Dan yang paling kita takut tadi sebaliknya. Maksud sekiranya kita ada rasa iri hati kepada mereka, ataupun kita ada rasa merendah-rendahkan mereka, ataupun kita rasa kenapa nak dilebihkan mereka, pegangan dia lebih kurang sama dengan kita. Mungkin kita ada kawan yang di awal namanya ada Sayyid kan, tapi kita apa ni nama dia Sayyid kan, tapi perangai dia lebih kurang dengan kita. Jadi kita kena berhati-hati. Maksud kita kena jaga lidah kita tadi, kerana kita kena tahu kalau orang tadi dah sememangnya Sayyid ke ataupun Syarif ke Syarifah ke, maksudnya kalau memang sabit nasabnya, maksud kita kena hormat kan, apa saja keadaan dia. Kalau keadaan dia tadi rendah ataupun keadaan dia tadi masih belum sempurna, maksud kita nasihatkan dia. Tapi jangan sekali-kali kita ada perasaan membenci mereka, ataupun kita ada perasaan iri hati kepada mereka, atau berasa terganggu dengan mereka kerana tidak suka kepada ahli bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah tanda kita masih lagi ada sifat munafik. Dan yang paling takut sekali Nabi SAW bersabda, itulah tanda seseorang tadi ialah ahli neraka, wal iyazubillah. Jadi itu faedah, beberapa faedah yang sedang kita bincangkan apabila kita sedang membaca lafaz tabarak. Misalnya daripada lafaz tabaraka tu, hendaklah kita ketahui bahawa ada dari kalangan kita ni sekumpulan manusia yang diturunkan keberkatan ke atas mereka, dan mereka tadi diistilahkan sebagai ahlul bait. Jadi tuntutan ke atas kita ialah berguru dengan mereka, mencintai mereka. Moga-moga kita tadi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada soalan yang sahabat kita tanya lah semalam, maksudnya daripada sahabat kita Ustaz Afif. Dia tanya tentang beza antara kerahmatan dan keberkatan. Jadi sebagai dia punya penutup ni lah, maksudnya apabila kita memberi salam, maksudnya kita jumpa seseorang, kita akan kata kepada dia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi wabarakatuh ni kita gunakan juga semasa kita memberi salam kepada seseorang. Jadi sebelum kita kata wabarakatuh, kita akan kata rahmat dahulu. Jadi dalam syarah dia bagi tahu, pertama sekali kita mohon agar Allah Taala berikan keselamatan. Segala benda-benda jahat yang ada pada orang tu dibuang. Segala takdir-takdir yang segala benda-benda dosa-dosa, segala penyakit-penyakit tu kita minta dibuangkan dahulu. Okey, bila kita mintakan keselamatan, baru kita mintakan kerahmatan. Kita mintakan kerahmatan tu maksud kita mohon agar Allah Taala turunkan kebaikan
kerahmatan, maksudnya belas kasihan, kesembuhan, apa dia, rezeki, ilmu, kesihatan, taufik, hidayat kepada orang tadi. Jadi ini dua perkara yang penting. Sebab tu salam tadi kita boleh baca Assalamualaikum pun boleh. Kita boleh baca Assalamualaikum warahmatullahi pun boleh. Tapi kesempurnaan bagi salam ialah apabila kita tadi berkata wabarakatuhu. Jadi wabarakatuhu dia merujuk kepada, macam kita dah bincang semalam, as-subut wan nama. Maksudnya kita kena ingat, berkat dia merujuk kepada as-subut. Subut maknanya tetap. Wan nama dan berkembang. Maksud setelah kita doakan dia dapat rahmat, ada orang dapat rahmat 5 hari rahmatnya hilang. Kan ada orang dapat rahmat setahun, selepas 2-3 tahun rahmatnya hilang. Jadi kita tak mau kerahmatan tadi dihilangkan daripada seseorang, maka kita doa kepada dia, wahai Allah Subhanahu Wa Taala, setelah kamu berikan keselamatan orang daripada dosa, selamat daripada penyakit, selamat daripada musibah bencana, kami mohon kamu berikan rahmat kepada dia, berikan rezeki, berikan kesihatan, berikan anak yang soleh, harta yang bermanfaat, harta yang diberkati. Kemudian kita minta supaya Allah Taala berkatkan, maksudnya Allah Taala kekalkan kurniaan tersebut dan mengembangkannya. Jadi itu makna berkat dan perbezaan keberkatan dengan kerahmatan. Maksudnya kerahmatan merujuk kepada kebaikan juga. Maksudnya diri kebaikan ialah diistilahkan sebagai kerahmatan. Tapi dalam masa yang sama kita minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala mengekalkan kerahmatan tersebut dan mengembangkannya. Jadi pengekalan kebaikan dan mengembangkan kebaikan itulah diistilahkan sebagai al-barakatu, keberkatan. Jadi apabila kita memberi salam, kita sebutlah ketiga-tiganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu salah satu kita tadi mempraktikkan lafaz tabaraka di dalam kehidupan kita. Pertama sekali ialah semasa kita tadi memberi salam. Jadi apabila kita bagi salam, kita berilah salam yang sempurna. Dan salam tadi tu memang dia bagi tahu. Dia sampai 3 kalimat tu saja. Maksud jangan kita lebih daripada 3 tu. Maksud kita tambah lagi, tambah. Maksudnya tak sepatutnya. Sebab satu ketika, satu orang tadi dia datang, dia memberi salam kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dia kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lepas tu dia tambah lagi waridwanuhu wa apa macam-macam dia tambah. Lepas tu Ibnu Abbas kata memberi salam berhenti kepada keberkatan semata-mata. Jadi yang dia datangkan daripada Rasulullah ada 3 tadi. Jadi kita bagi salamlah dengan 3 tersebut, dan sekiranya ada kesuntukan masa baru kita kata Assalamualaikum. Jadi moga-moga kita dapat sedikit kefahamanlah tentang perbezaan antara kerahmatan ialah mutlaqul khair, kebaikan semata-mata, dan keberkatan ialah pengekalan kerahmatan kebaikan tersebut dan berkembang biak. Jadi moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kefahaman kepada kita dan memberkati kita dari ummah sudah terlebih. Jadi insya-Allah kita sambunglah besok pada sekiranya Allah Ta'ala izinkan, sambung besoklah beberapa perkara yang berkaitan dengan lafaz tabarak walhamdulillahi rabbil alamin.